Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan terangkan dalam chapter 4 lagi iaitu linear programming. Okay, so hari ini kita akan lihat kepada graphical method. Okay, dalam graphical method, okay, untuk yang pertama saya akan terangkan kepada kamu, okay, untuk kita melukis. Okay, kita melukis dahulu linear inequality graph dan juga identify the flexible region. Okay, so selepas ini baru saya terangkan kepada kamu bagaimana solution graphical method from problem statement, and then kita akan pergi kepada step by step graphical method sehingga optimal solution ataupun sehingga dapat jawapan akhir. Okey. Sebelum itu saya nak terangkan kepada kamu bagaimana untuk kita melukis inequality graph dan juga untuk mengenal pasti flexible region. Apa itu flexible region? Apa itu inequality graph? Okey. Based on these notes, okay, yang pertama dia mentionkan kat sini, replace the inequality symbol with an equal signs and graph the corresponding linear equation. Okay, so first kali bila kamu ada expression, okay, contoh expression kamu x plus y more than or equal 7. Okay, so first kali kamu kena convert kepada equal signs. Okay, equal signs that means is dia akan jadi macam ni. X tambah y equal 7. Okay, ataupun kamu ada expression yang lain 2x minus y less than 6. Okay, so kita convert kepada equal signs, dia akan jadi 2x minus y equal 6. Alright, okay, so signs yang ni less than or more than equal, kita convert kepada equal. Ni equal ni, simbol sama dengan. Tu equal signs. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, based on the expression, kita boleh kenal pasti dia punya line inequality dia. Okay, yang pertama, draw a solid line. Okay, solid line maksudnya yang garisan straight. Okay, garisan straight. If the original inequality contains a less than or equal or more than or equal symbol. Okay, maksud dia garisan solid line ni dia merujuk kepada simbol less than ada equal dekat bawah ni ataupun more than ada equal dekat bawah ni. Okay, bila ada simbol di bawahnya ada simbol equal, garisan yang terhasil adalah solid line. Okay, solid line tu apa? Garisan straight. Okay, itu solid line. Okay, yang kedua kamu akan melukis, draw a dash line. Okay, dash line. If the original inequality contains a less than or more than symbol. That means is garisan dash ni dia merujuk kepada simbol less than or more than. Okay, less than or more than. So garisan dash 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 dash. Jadi bila kamu tengok sahaja inequality kamu ni, kamu dah boleh kenal pasti jenis garisan untuk graf tersebut. Okey, contoh yang ini garisan dia solid line. Tapi yang ini dia tak ada equal dekat bawah ni, dash line. Alright. Okey, so you boleh bezakan dua jenis garis berdasarkan simbol yang digunakan. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama dekat sini. Okey, diberi equation x plus y more than or equal 4. Okey, macam mana kita nak melukis
line inequality ni. Okay, yang pertama kita boleh assume. Okay, you boleh andaikan. Okay, andaikan if x equal to 0, so y equal to what? Okay, kita katakan x sama dengan kosong, berapa nilai y? Jadi you just masukkan sahaja dalam equation tersebut. Okay, so gantikan x dengan kosong. So x plus y equal to 4. Saya cakap tadi, first kali kita convert kepada equal signs, tanda sama dengan. Okey, lepas tu kita masukkan x sama dengan kosong, tambah dengan y equal to 4. So you selesaikan expression tersebut. So y equal to 4. So kita kenal pasti di sini, sekiranya x sama dengan kosong, y kita sama dengan 4. Okey, y kita sama dengan 4 kat sini. Okey, itu yang pertama. Okey, sebut. Yang kedua, kita assume again. Kita assume if, okay, y equal to 0, x equal to what? Okay, so you masukkan sahaja. Okay, you masukkan sahaja di sini nilai x. Okay, sorry, nilai y. Okay, x plus y equal to 4. X plus y. Y adalah kosong. So selesaikan x equal to 4. Okay, gantikan di sini. Alright. X sama dengan 4. Okay, so you dah boleh lukiskan graf dia. Okay, graf dia bentuk macam mana? X equal to 4, X equal to 0, Y equal to 4. Okay, tengok pada graf kita ni, kat sini adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Okay, so ni titik yang pertama, koordinat yang pertama. Okay, koordinat yang kedua di sini. Okay, merujuk kepada equation yang bawah ni, iaitu X sama dengan 4, terbalik. Okay, yang ni Y sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Okay, so koordinat di sini. Okay, koordinat yang kedua tadi tu, X sama dengan 4, Y dia 0. Okay, so bila you dah dapat dua koordinat ni, ambil pembaris, you just draw sahaja garisan tersebut. Okay, make sure garisan tersebut adalah solid line. Okay, kenapa solid line? Sebab simbol di sini. Okay, simbol dekat sini more than or equal. Solid line. Okay. Alright. And then kita boleh tengok kat sini dia punya teori kat sini. Okay. Choose the test point in one of the half planes that is not on the lines suitable the coordinates of the test point into the inequalities. Okay, if a true segment result shade the half plane containing this test point, if a false segment result shade the half plane not containing this test point. Apakah maksudnya? Okay, maksud dia kita boleh tentukan flexible region dia dengan cara, okay, cara macam mana kita nak tentukan flexible region tu? Okay, cara dia adalah you masukkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Koordinat dia kat mana? Koordinat dia dekat sini. Okay, X 0, Y 0. Okay, you masukkan koordinat ni ke dalam equation kita. That means is X plus Y more than or equal to 4, X 0, Y 0 more than or equal to 4. That means is 0 lebih besar atau sama dengan 4. True or false class? False. Alright? False. Okay, bila false, maksudnya flexible region tu dia tak terkandung dalam
koordinat 0, 0. So flexible region tu berada di bahagian atas ni. Dia kata half plane. Ni. Half plane. Alright. Okay. Kalau dia true, baru dia merujuk kepada flexible region di dekat bawah. Okay, sebab dia terkandung koordinat 0, 0. Tapi kalau dia false, dia berada di atas. Maksudnya flexible region tu bukan melalui titik 0, 0. So flexible region dia berada di atas. Di sini. Okay, so ini adalah kawasan flexible region. Okay, flexible region. Okay, so you boleh kenal pasti. Sama juga dengan contoh sebelah ni. Contoh sebelah ni sama saja. Cuma yang ni dia menunjukkan dash line. Okay, so flexible region dia berada di atas sini. Okay, so ini adalah cara untuk kamu draw linear inequalities graph dan juga identify the flexible region. Okay, so kita try another example. Okay, kita try another example. Kita tengok yang ini. Okay, yang ini dia terangkan kepada kamu step by step untuk melukis line inequality graph dan juga menentukan flexible region. Okay, saya jelaskan kepada kamu based on this example. Okay, so example ini graf kita adalah 3x minus 5y less than 15. Okay, you nampak tak kat sini less than. Okay, bila less than dia merujuk kepada dash line. Okay, dash line. Okay, so bila you lihat sahaja dia punya inequalities, kamu dah boleh tentukan garisan tersebut solid line ataupun dash line. So berdasarkan inequality ni, garisan dia adalah dash line. Itu kamu dah boleh tentukan. Okay, step yang pertama dia kata replace the inequality symbol by equal and graph the linear equation. We need to graph, okay, 3x minus 5y equal to 15. We can use intercept to graph this line. Okay, pintasan. Okay, pintasan x dan juga pintasan y. Okay, intercept. Okay, seperti yang saya terangkan sebelum ni, we set, yang ni dia kata we set. Yang tadi saya kata if x equal to 0, y apa dia? Sama sajalah konsep dia kat sini. Okay, y equal to 0, so you akan dapat nilai x. So koordinat di sini adalah x sama dengan 5, y dia 0. Just masukkan sahaja dalam expression yang diberikan. Okay, yang kedua, x equal to 0, y intercept dia apa? Okay, so you just masukkan sahaja dalam equation, you akan dapat x sama dengan 0, y dia negatif 3. Okay, so bila you dah dapat dua koordinat dia, kita akan plot dekat kertas graph. Okay, so make sure guna skala yang sesuai. Okay, so dekat sini dia dah tunjukkan contoh. Alright, so kita plot sahaja. Okay, so ini adalah garisan dash line bagi 3x tolak 5y less than, right? Okay, less than 15. Okay, less than 15. Okay, tapi ni adalah garisan equal to 15. Okay, so macam mana pula kita nak tentukan kawasan flexible region yang ini? Okay, so cara dia sama juga macam tadi. Kita masukkan nilai 0, 0. Okay, tengok kat sini, dia mentionkan step yang kedua. Okay, step yang kedua, you boleh baca story dia di sini. Okay, so kita akan masukkan, dia kata the origin. Okay, the origin, kita masukkan koordinat 0, 0. So lebih mudahlah untuk kita test yang mana kawasan flexible region. Okay, so masukkan dalam equation ni. So yang ini jawapan dia adalah true. Tadi false kan, sekarang true. Okay, kalau true, that means is kawasan flexible region tu termasuk
kedudukan koordinat 0, 0. So flexible region dia berada di atas. Okay, sebab statement dia tadi true. Okay, katakanlah bila kita test koordinat tadi yang 0, 0, jawapan kat sini false. Okay, katakanlah saya bagi andaian di sini, katakanlah dia false. Okay, katakanlah dia false, so flexible region dia akan berada di sini. Okay, so you boleh bezakan. So flexible region dia kat sini false. Okay, so yang ini true lah. Kalau true, maksud dia termasuk koordinat 0, 0. Tapi kalau dia false, maksudnya statement kat sini yang false. Okay, alright. Okay, itu adalah cara untuk menentukan flexible region. Okay, based on this example, flexible region dia berada di atas ni. Okay, so sila labelkan. Okay, make sure you labelkan ini adalah kawasan flexible region. Okay, flexible region. Okay, labelkan. Ni semua dah ada markah. Alright, dan yang ini adalah dia punya line 3x minus 5y less than 15. So ni adalah line inequalities dia. Okay, line dia. Alright. Okay, kita tengok next example. Okay, tadi kita tengok kepada satu sahaja inequalities. Okay, kita tengok sekiranya dia dua inequalities. Macam mana yang kamu nak tentukan? Alright, so untuk exercise 4, kamu boleh try. Okay, buat ada 4 soalan kat sini. Okay, based on this question, kita boleh tentukan. Okay, yang ini dia punya graph dia adalah solid line. Yang ini graf dia adalah dash line. Okay, based on dia punya simbol dia sahaja kamu boleh tentukan. Okay, yang ini simbol dia adalah solid line. Yang ini dash line. Okay, first you tengok sahaja equation tu, you boleh tentukan dah. So make sure masa kamu lukis graf tu kamu jangan salah. Okay, antara solid line dengan dash line. Okay, kita tengok another example. Okay, dengan dua inequalities. Okay, macam mana, yang penting macam mana kamu nak tentukan dia punya flexible region. Okay, based on this example, okay, 2x minus 3y less than or equal to 6, and then 2x plus y less than or equal to 4. That means is dia adalah solid line. Okay, so kat sini you boleh notetkan dekat situ dia adalah solid line untuk kedua-dua inequalities. Alright, okay. So perkara pertama sekali kita akan cari koordinat dia. Okay, so kita test one by one. Alright, yang pertama 2x minus 3y equal to 6. Alright, so yang pertama saya mentionkan sebelum ini, kita andaikan, okay, if x equal to 0, y equal to apa dia? Okay, so kita test lah. Alright, kita test di sini, masukkan sahaja dalam expression tersebut. 2x0 minus 3y equal to 6. Alright, so y equal to 6 over minus negative 3. Okay, y equal to negative 2. Alright, okay, next kita punya koordinat yang kedua. Okay, so y di sini adalah negative 2. Right, yang kedua adalah if y equal to 0 and then x equal to 1. Okay, 2x minus 3y0 equal to 6. Okay, so x equal to 6 over 2. So x equal to 3. Alright, okay, so you dah dapat dua titik koordinat dia. Okay, koordinat yang pertama adalah x sama dengan 0, y sama dengan negatif 2. Okay, koordinat yang kedua adalah x sama dengan 3,
Y sama dengan kosong. Okey, ini untuk graf, inequalities yang pertama. Okey, next. Kita go through kepada inequalities yang kedua. Okey, 2x plus y less than or equal to 4. Right? Okay. Next, kita go through. Saya ambil color orange. Okay. Color orange. Boleh lah. Okay. So, kita mention kat sini, if x equal to 0, y equal to 1. Okay. 2x 0 plus y equal to 4. Alright. So, yang ni pembetulan equal to 4. Nah, okay. First step mestilah simbol equal. Alright. So, equal 4. Next. Okay, kita simplify. So, y equal to 4. Right. So, koordinat dia adalah x kosong, y dia adalah 4. Okay, yang kedua. If y equal to 0, x equal to 1. Okay, just masuk saja dalam equation 2x plus y 0 equal to 4. So, x equal to 4 divided by 2. So, x equal to 2. Okay, so koordinat yang kedua adalah x equal to 2, y equal to 0. Alright. So you dah ada 2 titik. Okay. So bila you nak lukis graf, you tengok dahulu koordinat dia. Okay, skala yang sesuai. So x nilai yang paling tinggi adalah 3. Y nilai yang paling tinggi adalah 4. Okay, so you boleh estimate dia punya skala dia. Okay, so pilih skala yang sesuai. Alright, okay. So make sure semasa you lukis, pastikan kamu menggunakan pembaris. Okay, saya hanya sketch sahaja di sini. Okay, memandangkan saya menggunakan graphical table ni, so agak sukarlah untuk guna pembaris. So saya freehand sahaja sketch. Okay, so you all lukis, make sure guna pembaris. Okay, so kita upkan sikit. Alright, so ini adalah x axis and then y axis. Paksi x dan paksi y. Make sure you label. Okay, ada markah di sini. Okay, so kita plot. Yang pertama, okay, saya buat skala di dahulu. 1 kotak sama dengan 1 cm. So 2, 4, sama juga di sini. 2 and 4. Sebab kita ada nilai negatif dekat situ. So kita plotkan sahaja. Okay, so ni adalah negatif 2. Okay, so kita tengok line yang pertama. Line yang pertama tulisan biru. Okay, supaya kamu nampak perbezaan dia. Okay. X equal to 0, y negative 2. Okay, so di sinilah kedudukan dia. Okay, so koordinat dia adalah x equal to 0, y negative 2. Okay, so koordinat yang pertama. Okay, koordinat yang kedua adalah x sama dengan 3, y sama dengan 0. So di sini. Alright. So x sama dengan 3, y sama dengan 0. Okay, so you dah dapat 2 titik, 2 koordinat bagi linear inequalities tu. Okay, so kamu just sambungkan sahaja. Ambil pembaris, sambungkan sahaja. Straight line. Okay, solid line. Saya ni freehand sahaja. So tak berapa nak sharp lah. Make sure kamu guna pembaris. Okay, so ini adalah garisan dia. Okay, so sila labelkan ya. Dia punya inequalities dia. 2x minus 3y less than or equal to 6. Okay, ini line yang pertama. Okay, kita go through kepada line yang kedua. Inequalities yang kedua. Okay, so kita tengok koordinat dia. X equal to 0,
y equal to 4. So x equal to 0 di sini, y equal to 4. So di sinilah. Okay, so kalau tak nak careless, you labelkan koordinat dia. Okay, yang kedua adalah x equal to 2, y equal to 0. Di sini. Okay, so dia punya graph dia adalah, koordinat dia adalah, okay, koordinat dia 2, 0. Alright, okay. So bila you dah dapat dua koordinat ni, ambil pembaris, you plotkan dia ataupun gariskan dia, okay, berdasarkan dua titik tersebut. Okay, dua koordinat tersebut. Okay, saya ni tak berapa nak straight lah sebab freehand. Okay, so sila labelkan equation tersebut. So ni adalah 2x plus y less than or equal to 4. Okay. So you dah sketch graph di sini. Sekarang kita nak tentukan Fitziver region dia yang mana. Okay, macam mana kita nak tentukan Fitziver region? Okay, first sekali kita akan gunakan koordinat 0, 0. Okay, ni. Untuk yang pertama untuk yang pertama ni kita guna yang koordinat 0, 0. Saya take note dekat sini lah. Okay, yang pertama 0, 0. So koordinat dia kat mana? Kat sini. 0, 0. Alright. Okay, so untuk first equation kita adalah 2x minus 3y. Okay, less than or equal to 6. Okay, so masukkan sahaja x sama dengan 0, y sama dengan 0. So less than or equal to 6. That means is 0 minus, 0 less than or equal to 6. True or false? Okay, true or false? So yang ini adalah true. Alright, true. Okay, true di sini. So true di sini, that means is pada garisan yang color biru ni, dia punya true dia merujuk di sinilah. Okay, Fitziver region dia. Okay, Fitziver region dia yang ini. Ni. Oh, it's better saya guna color biru baru kamu nampak. Okay, sebentar. Okay, sebab dia first you nak faham ni, you kena tengok betul-betul. Okay, Fitziver region dia mesti kena pada titik 0, 0. Maksud dia, ini adalah kawasan Fitziver region bagi garisan biru. Okay, so you nampak garisan biru ini. Ini adalah kawasan Fitziver region dia. So dia ke atas. Okay, sebab kita test tadi jawapan dia true. Kalau dia false, dia dekat bawah sini. Okay, so yang kedua kita go through kepada line hijau ni. Okay, line hijau ni kita test dengan 0, 0. So you masuk sahaja dalam equation 2x equal to 0 plus y equal to 0 less than or equal to 4. So 0 less than or equal to 4, that means is true. True. Kenapa true? Betul lah, 0 kecil daripada 4. Okay, so true. Jadi dia punya graph dia, dia punya Fitziver region dia mesti terkandung koordinat 0, 0. Koordinat 0, 0 tu kat sini. So dia mesti berada di bahagian bawah sini. Ni. Okay, nampak? Dia berada di bahagian bawah ni. Alright. So kita tengok kawasan Fitziver region ni cacah merbah. Okay, sekarang ni di manakah kawasan Fitziver region yang memenuhi syarat? Okay, syarat dia apa? Syarat kedua-dua line inequalities. Okay, so Fitziver region dia kita tengok. Yang pertama garisan biru ni. Okay, garisan biru ni dia punya kawasan Fitziver region ni mesti di atas garisan biru. Okay, kalau ada kawasan Fitziver region di bawah garisan biru, maksudnya dia tak memenuhi syarat garisan biru ni. Okay, so kita kena delete. Okay, kita kena padam yang bawah ni. Okay, so yang bawah ni bukan Fitziver region sebab dia tak memenuhi syarat line biru ni. Okay, yang kedua kita tengok line hijau ni. Okay, Fitziver region dia mestilah di bawah garisan hijau ni. Dia tak boleh melepasi garisan hijau ni. So
Fitzsimmons region yang berada di atas ni kita kena delete. Okey, kita kena padamkan. Okey. So ini adalah kawasan Fitzsimmons region. Okey, Fitzsimmons region pada contoh yang ini. So you kena labelkan lah. Okey. So ini adalah kawasan Fitzsimmons region yang memenuhi kedua-dua syarat line inequalities. So ini adalah Fitzsimmons region kita. Okay, Fitzsimmons region. Alright. Okay, so ini adalah kawasan Fitzsimmons region kita. Okay,